أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi.
Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati ini. Yang dihormati itu. Dengan melanggar larangannya. Dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya. Sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya perbuatan mengundurkan kehormatan itu dari 1 bulan ke 1 bulan yang lain adalah menambah kekufuran yang menjadikan orang-orang kafir itu tersesat kerananya. Mereka menghalalkannya pada 1 tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Supaya mereka dapat menyesuaikan bilangan bulan yang 4 yang telah diharamkan Allah berperang di dalamnya. Dengan itu mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Perbuatan buruk mereka itu dihias dan dijadikan indah oleh syaitan untuk dipandang baik oleh mereka. Dan ingatlah Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu apabila dikatakan kepada kamu, pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa keberatan dan suka tinggal menikmati kesenangan di tempat masing-masing? Adakah kamu lebih suka dengan kehidupan dunia daripada akhirat? Kesukaan kamu itu salah. Kerana kesenangan hidup di dunia itu hanya sedikit jua berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat kelak. Jika kamu tidak pergi beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah membela agamanya, Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Dan ia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadanya. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Kalau kamu tidak menolongnya, Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya. Iaitu ketika kaum kafir di Mekah mengeluarkannya dari negeri Mekah, sedang ia salah seorang dari 2 sahabat semasa mereka berlindung dalam gua. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan semangat tenang tenteram kepada Nabi Muhammad dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat. Dan kamu tidak dapat melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terkebawah, kalah dengan sehina-hinanya. Dan kalimah Allah, Islam ilahi yang tertinggi selama-lamanya. Kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Selagi dalam penafsiran surah At-Taubah ayat 36 sehingga ayat 40. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang penyelewengan yang dilakukan oleh penyembah berhala. Kalau sebelum ini kita telah menceritakan penyelewengan yang dilakukan oleh ahli kitab di kalangan orang-orang Kristian dan juga orang-orang Yahudi. Kemudian kita juga telah menceritakan bagaimana kecintaan mereka pada hartalah yang menyebabkan mereka sanggup menyeleweng agama Allah dan menekuk tambah mengikut selera dan hawa nafsu mereka, sehingga mereka sanggup memakan sumber harta yang haram. Justru itu sifat kedekut, cintakan dunia mula bersarang dalam hati mereka. Bahkan mereka juga tidak melaksanakan tanggungjawab pada harta dengan tidak mengeluarkan zakat dan mengeluarkan haknya. Maka Allah Ta'ala pada ayat yang berikutnya menceritakan pula tentang penyelewengan golongan musyrik Mekah. Antara sebab kenapa mereka perlu diperangi, kerana mereka telah menyeleweng agama Nabi Allah Ibrahim AS yang telah diperintahkan oleh Allah untuk membina Kaabah berserta dengan Nabi Allah Ismail AS. Kalau Kristian dan Yahudi mengubah Taurat dan Injil, mengubah hukum Allah, maka musyrik Mekah pula mengubah syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Antara yang diubah bukan sekadar yang berkait dengan ibadat haji, ibadat umrah,
halal dan haram dalam bab sembelihan dan makanan. Dan juga penyembahan berhala, sedangkan Kaabah tidak pernah ada berhala. Sehingga mereka memasukkan berhala dan menjadi sembahan baru. Dan yang turut mereka lakukan mengubah bulan-bulan. Yang dalam syariat Nabi Allah Ibrahim ada bulan-bulan yang diharamkan berperang. Iaitu bermula daripada apa yang disebut sebagai bulan-bulan Al-Ashhurul Hurum, iaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Lalu mereka mengubah mengikut selera mereka. Kerana 4 bulan ini mereka dilarang untuk berperang. Mereka dilarang untuk menyakiti antara satu sama lain. Dan mereka dilarang untuk membalas dendam pada bulan-bulan ini. Sehingga kalau mereka bertemu dengan pembunuh ayah mereka pada bulan haram, mereka tidak akan melakukan apa-apa. Kerana mereka menghormatinya. Namun, mereka mula mengubah bulan-bulan haram ini sebab keinginan mereka untuk berperang dan membalas dendam. Maka dianjakkan sebulan ke depan, sebulan ke belakang, ditambah harinya atau dikurang harinya mengikut selera mereka sehingga menjadi 13 bulan. Kerana itu Allah menegaskan, inna iddatas syuhur, bulan di sisi Allah, yakni bulan-bulan yang Allah Ta'ala tetapkan. Ini bukan kamu yang tetapkan, ini bukan berhala yang ditetapkan, tetapi Allah tetapkan dengan peredaran bulan. Bulan yang bermula daripada anak bulan sehingga dia menjadi purnama, kemudian kembali mengecil sehingga lengkap sebulan, dan peredaran itu cukup setahun. Kata Allah, isna asyara syahra, ada 12 bulan. Allah dah tetapkan semenjak kejadian langit dan bumi ini cuma ada 12 bulan. Fi kitabillah, iaitu pada apa yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuz. Kataan kitabillah dalam kitab Allah, yakni pada ketentuan Allah Lauh Mahfuz. Semenjak hari diciptakan langit dan diciptakan bumi. Artinya bulan ni bukan baru hadir. Sebagaimana hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Demikian juga bulan. Daripada bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, sehingga seterusnya sampai lengkap sebulan, lengkap setahun, 12 bulan. Allah Ta'ala telah menetapkan bulan ini. Dan kata Allah, minha arba'atun hurum, dan 4 bulan merupakan bulan yang perlu kamu hormati. Maksud bulan yang dihormati, digandakan pahala kalau kebaikan dilakukan. Digandakan dosa kalau kejahatan dilakukan. Bulan yang disibukkan diri dengan beribadat kepada Allah, memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menggandakan serta membina kepribadian yang baik. Namun kata Allah Taala, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi mana-mana makhluk Allah pada bulan-bulan haram tersebut. Bukan bermaksud boleh buat zalim pada bulan lain. Bukan bermaksud boleh buat maksiat pada bulan lain. Kerana perkataan zalim di sini termasuklah menganiaya orang dan termasuklah menganiaya diri sendiri dengan buat maksiat. Tapi bukanlah maksud bulan ni je tak boleh buat. Tetapi memandangkan kemuliaan bulan ni. Umpama kita sebutlah, ni kan bulan Ramadan, jangan buat jahat. Tapi kalau bukan Ramadan, buat jahat pun tak boleh. Cuma atas kemuliaan ini lagilah kita hormat. Maka kata Allah, maka jangan kamu menzalimi diri kamu dengan melakukan maksiat, menzalimi dan menganiaya orang lain pada bulan-bulan ini. Wa qatilul musyrikina kaffah, maka hendaklah kamu memerangi orang kafir keseluruhannya, kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah Allah berserta dengan orang bertakwa. Bila Allah menyebut tentang bulan-bulan di sisi Allah, ia bukanlah bulan lunar ataupun tahun lunar, bukan bulan Januari, sebab bulan-bulan itu tidak memberi kesan dalam ibadat. Bulan yang dimaksudkan ialah bulan-bulan Islam atau dikenali sebagai bulan Qamariyah. Bulan-bulan ini bermula daripada Muharram sehingga berakhir dengan bulan Zulhijjah. Kerana pada bulan-bulan ini disyariatkan ibadat yang pelbagai, umpamanya ibadat haji. Ibadat haji ni bukan disyariatkan bulan Januari, Februari,
Mac, Mei, bukan. Disyariatkan pada bulan Zulhijjah. Atau bermula daripada bulan Syawal sehinggalah 10 Zulhijjah untuk diniatkan haji. Ini syariat. Bulan puasa. Tuan-tuan, bulan puasa kita bukan puasa bulan Januari, Februari, kita berpuasa bulan Ramadan. Tak kira Ramadan tu jatuh bulan mana pun tak ada hal. Ia bulan Ramadan. Kita akan mengikuti bulan Ramadan. Tamat puasa kita, tamat Ramadan, bukan tamat bulan Januari. Bukan tamat bulan Februari. Tamat Ramadan. Sebulan yang kita maksudkan sebulan bulan Islam, bukan sebulan bulan yang kita sebut tahun lunar, bukan. Itu tidak. Dalam Islam, bahawa sebulan yang paling sedikit mengandungi 29 hari. Dan bulan yang paling banyak mengandungi 30 hari. Ia berbeza dengan tahun lunar, paling sedikit 28 hari. Paling banyak 31. Dalam Islam tidak. Bulan Islam paling minimum 29. Maksimum 30. Berarti kalau kita mengkaji bulan-bulan Islam dan bezanya setiap berbeza 3 tahun, 3 tahun bulan ataupun tahun lunar, berarti bertambah sebulan tahun hijrah. Maksudnya kalau seorang tu tuan-tuan umur dia 30 tahun ikut Masihi, berarti dia kena tambah setahun dalam hijrah. Kalau dia 30 tahun ikut Masihi, dia sebenarnya 31 tahun mengikut tahun hijrah. Dan setiap 3 tahun akan bertambah 1 bulan Islam. Sebab kalau kita kira bulan ataupun tahun lunar ini 30 ataupun 31 ataupun kita sebut 28, 30, 31. Maka bulan Islam ini 29 atau 30, berarti perbezaannya bagi setiap 3 tahun lunar ini ataupun tahun Syamsiah, tahun Masihi, melebihi, maka tahun hijrah itu akan lebih sebulan. Dan kalau seorang tu umur 30 tahun dalam tahun Masihi, berarti tahun hijrah dia berumur 31 tahun. Kalau dia 60 tahun, berarti dalam hijrah dia berumur 62 tahun. Ini perbezaan hijrah dan juga Masihi. Maka bila kita melihat pada syariat ataupun ibadat, kita akan refer kepada bulan Islam. Bukan bulan Januari. Bukan Februari. Bukan Oktober. Bukan bulan-bulan itu. Tapi kita akan lihat bulan Muharramnya, Safarnya, Rabiul Awalnya, pada Rabiul Tsaninya, ataupun Rabiul Akhir, Jamadi awalnya dan Jamadi akhirnya atau Jamadi Tsaninya, dan juga kita kata bulan Rajabnya, Syabannya, Ramadannya, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Kerana pada semua bulan-bulan ini ada syariat. Ada perkara-perkara yang bersifat ibadat. Macam saya sebut bahawa kalau bulan-bulan yang diharamkan itu bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Bukan bulan Januari, Februari, itu bukan bulan-bulan haram. Kita tak panggil itu bulan haram. Bulan haram, bulan-bulan yang kita sebutkan tadi, Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Dan demikian juga bila kita sebut tentang 10 pertama bulan Zulhijjah dengan kemuliaannya. Maka kita tak sebut 10 pertama bulan Januari atau bulan Februari. Walau ia bertepatan dengan bulan hijrah, bulan Zulhijjah. Kerana kita akan refer kepada bulan-bulan Islam ini. Maka wajib umat Islam mengetahui tentang aturan bulan ini dalam ibadat mereka. Kena tahu. Sebab kita akan berpuasa bulan Ramadan. Kita akan berpuasa ataupun menunaikan haji pada bulan-bulan haji. Kemudian bila Allah menyebut, asalnya dalam syariat Nabi Allah Ibrahim ada bulan-bulan haram. Kemudian Allah menasahkannya. Bermula hari ini, yakni bermula selepas ditunaikan haji oleh Abu Bakar Siddiq pada tahun ke-9 Hijrah. Sebab turunnya surah Taubah ini. Dan sehingga Rasulullah SAW menunaikan haji pada tahun 10 Hijrah, maka tidak ada lagi larangan berperang pada bulan haram. Allah Ta'ala berfirman, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً. Perangilah semua orang kafir. Setengah orang kafir yang berniat jahat. Digunakan dalil ini, kononnya Islam ganas. Sebab Islam berkata, atau Al-Quran berkata, bunuhlah orang kafir semua. Tengok, dia suruh bunuh. Dia kata dalam Quran ada ayat yang menyuruh orang Islam supaya bunuh orang kafir. Maka inilah keganasan. Ini kitab keganasan. Orang Islam ganas. Tentang kerana mereka tak baca disiplin ilmu tafsir. Dan mereka juga tidak membaca ayat ini secara penuh. Sebab
niat jahat mereka. Sedangkan kalau kita lihat Allah sebut apa? Waqatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang kafir, musyrik seluruhnya sebagaimana mereka perangi kamu. Maknanya di sana ada daripada kejahatan, daripada kedengkian, daripada kebencian orang-orang kafir terlebih dahulu. Sebab itu kata Allah, perangi mereka sebagaimana mereka perangi kamu. Dan dalam bahasa Arab kalau kita guna perkataan qatala, yuqatilu, ia berlaku bila mana adanya kedua-dua belah pihak terlibat. Lainlah kalau Allah sebut uqtulul musyrikin, bunuh. Ini merujuk kepada bunuh pada orang tidak bersenjata. Tapi bila di dalam wazan, kalau orang mengaji bahasa Arab, qatala, yuqatilu, qitalan, muqatalah, bermaksud saling perang berperang. Kalau mereka memerangimu, maka kita perangi mereka. Sebab itu kata Allah, perangi mereka sebagaimana mereka perangi kamu. Bunuh mereka semuanya sebagaimana mereka ingin membunuh kamu semuanya. Dan mereka sudah lakukan. Mereka membunuh kanak-kanaknya, wanitanya, semua. Dalam Islam bila sebut bunuh semuanya, maka dia kecualikan wanita, kanak-kanak, orang tua. Tapi orang kafir bila mana dia memerangi Islam, dia tidak mengecualikannya. Lihat kejadian di Palestin. Lihat kejadian di Iraq. Lihat setiap kali orang kafir mengganas dalam negara Islam, apakah kanak-kanak terkecuali? Beratus ribu kanak-kanak yang dibom, yang dibunuh tanpa sebab dan tanpa dosa. Sedangkan orang Islam ada peraturan dan etika perangnya tersendiri. Wa'lamu, ketahuilah Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksudkan ialah Allah sentiasa membantu, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang mematuhi perintah Allah dalam melaksanakan jihad, yang bersungguh-sungguh dalam meninggikan agama Allah. Kemudian Allah menyebut innaman nasi, sesungguhnya tangguh menangguh itu. Artinya kalau bulan ni bulan haram perang. Ni orang musyrik Mekah. Bila mereka nak berperang, mereka alih bulan tu ke depan. Dan mereka berperang bulan ni, tak apa, kita ganti bulan tempat lain. Artinya kalau bulan Muharram mereka nak perang, yang merupakan bulan diharamkan perang, mereka akan hanjak bulan lain. Mereka hanjak bulan Safar. Jadi Safar kita isyaratkan ia bulan Muharram. Sebagai bulan yang diharamkan perang. Dia macam kalau kita ginilah orang yang kita tak nak puasa bulan Ramadan, kita hanjak bulan lain. Sebab Ramadan ni panas sangatlah. Kita tukar bulan lain. Itu yang asalnya syariat puasa diwajibkan pada umat terdahulu bulan Ramadan. Mereka juga melakukan nasi. Apa itu nasi? Tangguh menangguh. Mereka nampak bulan ni panas, mereka tunggu bulan sejuk. Lalu mereka ubah bulan lain. Sehingga tak lagi mereka pegang bulan Ramadan, sehingga datang umat Islam menjaga bulan Ramadan. Perkara yang sama mereka lakukan bulan haram. Mereka mengamalkan nasi. Apa maksud nasi? Penangguhan, pengubahan, pengubahsuaian. Allah Ta'ala menyatakan, innaman nasi ziyadatun fil kufr. Tangguh menangguh. Bukan sampai peringkat menambah bulan-bulan lain sehingga 12 bulan tu jadi 13 bulan. Adalah perbuatan kufur. Yudhallu bihi alladhina kafaru. Di mana orang kafir disesatkan dengan anutan dan kepercayaan ini. Yuhallunahu aman. Mereka menghalalkan untuk 1 tahun, wa yuharrimunahu aman, tahun berikutnya mereka mengharamkannya. Artinya bulan haram 4 bulan untuk tahun ni kita halalkan untuk berperang. Nanti kita hanjak tahun depan. Tahun depan kita cari bulan yang halal, kita haramkan perang. Mereka melakukan ikut suka mereka sama seperti Yahudi dan Kristian. Mengubah syariat Allah. Liwaqi'u, supaya sama iddata bilangan ma haramallah, apa yang Allah telah larang. Jadi kalau Allah larang 4 bulan, bulan tu kerana mereka berperang, mereka pindah pada 4 bulan akan datang. Supaya sama juga kata mereka 4 bulan juga. Walaupun bukan bulan Muharram, walau bukan bulan Rejab, walau bukan Zulkaidah, Zulhijjah, kami pindah bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, kan sama 4 bulan. Tanpa mereka melihat kepada syariat bulan itu sendiri. Sebab itu Allah sebut dari awal, bilangan bulan itu Allah tentukan. Dan termasuklah syariat yang berlaku pada bulan itu Allah tentukan. Yang tentukan Ramadan sebagai bulan puasa Allah. Maka kita tak bolehlah oleh kerana tahun ni pandemik, kita batalkan puasa tahun ni. Kita ganti bulan lain. Hari Raya bulan Syawal. Tahun ni sebab pandemik, 1 Syawal kita tukar. Kita cari bulan lain, mungkin kita akan raya sama-sama pada 1 Zulkaidah. Haram. Ya, kalaulah larangan itu menyambut hari raya,
dengan maksud kunjung mengunjung, macam kita sebut SOP baru-baru ini, maka itu bukanlah mengubah, tetap boleh raya. Cuma cara raya berbeza. Ini tak ditukar, okey, kita tak akan tengok anak bulan malam ni, kita cancel, raya tahun ni cancel. Sebab apa? Sebab pandemik. Kita tahun depan kita raya 2 kali. Kita buat satu syawal 2 kali. Ini kalau kita ikut cara jahiliah lah. Maka penangguhan pengubah suaian ini semua perbuatan-perbuatan yang didorong oleh syaitan. Kata Allah Ta'ala, Zuyyina lahum su'u a'malihim. Syaitan telah menjadikan amalan ini baik pada pandangan mereka. Sebab mereka kata apa salah? Sebab itu pernah berlaku bila saya baca dalam satu surat khabar. Seorang jeneral tapi nak bercakap beragama. Dia kata, kenapa umat Islam bersesak-sesak melakukan haji pada bulan Zulhijjah? Apa kata kita buat haji setahun 2 kali atau 3 kali, kita agih-agihkan bulan supaya tak sibuk. Maka tak berlakulah aksiden itu tak berlaku. Lihat kalau tak jahiliah yang kembali cuba diterjemahkan sesudah Nabi SAW menanamnya dalam-dalam. Ada juga otak yang cadang, haji ni, jangan buat tumpu bulan Zulhijjah tu jadi sibuk. Kita buat sepanjang tahun tu kita ratakan. Kita boleh pergi haji, bulan Muharram boleh pergi haji. Maka kita panggil dia haji Muharram. Ini haji Safar. Ini haji Zulhijjah. Kononnya atas alasan sibuk. Bagi mengelakkan pertembungan dan insiden atau aksiden atau malapetaka. Tentang bagaimana pun malapetaka berlaku, haji bulan tu. Hari ini kalau pandemik kita tak benarkan negara-negara yang pergi haji. Haji tetap bulan tu. Cuma kita tak dibenarkan kerana tapisan-tapisan kesihatan, mudarat dan sebagainya. Itu hal lain. Tapi haji tetap tahun tu. Dia tidak berubah. Tapi orang-orang jahiliah boleh dia ubah. Kerana itu Allah Ta'ala menyuruh Islam memerangi mereka. Kerana mereka telah mengubah syariat Allah. Syariat Nabi Allah Ibrahim. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Allah tidak sekali-kali memberi petunjuk kepada kaum kafir. Maka ini penjelasan ayat ini. Bagaimana musyrik Mekah mengubah bulan-bulan. Bahkan mengubah larangan di bulan-bulan haram. Bahkan mereka menangguh-nangguhkan mengikut apa yang mereka inginkan. Dan Allah menjelaskan itu adalah perbuatan yang dihiasi oleh syaitan. Dan Allah tak akan beri petunjuk pada mereka. Baik, sesudah Allah menyebut kelompok yang perlu diperangi dan sebab-sebabnya, maka Allah Ta'ala arahkan perintah pada orang beriman pula untuk senantiasa bersedia untuk berperang memerangi golongan-golongan ini. Sebab golongan yang menyeleweng agama Allah ini satu jenayah yang besar. Satu pencerobohan yang besar. Syirik pada Allah. Kerana Allah Ta'ala menyatakan, Inna syirka la zulmun azim. Syirik pada Allah kezaliman paling besar. Kerana itu dalam ayat berikutnya. Pada ayat 38 sehingga 40, Allah Ta'ala menyeru umat Islam untuk berjihad. Dan Allah Ta'ala memberi amaran. Siapa yang tinggalkan jihad, dia akan kena bala dunia dan akhirat. Dan Allah juga memperingatkan kepada kita semua bahawa kalau sekiranya tidak ada ingin yang menolong agama Allah tetap tertegak. Allah tetap akan membantu orang yang menegakkan agama Allah walaupun dia seorang. Kalau kita tidak mau mengamaikan golongan yang memperjuangkan agama Allah dan mereka ini bersendirian dan berkeseorangan, Allah tetap akan bantu dan capai kemenangan sebagaimana Allah bantu Rasulullah dalam peristiwa hijrah ketika Nabi cuma berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq. Seluruh Mekah dikerahkan untuk mencari Rasulullah. Mereka gagal menemui Rasulullah. Mereka hampa, mereka kecewa. Walaupun mereka sudah berada di pintu gua tempat Rasulullah bersembunyi. Akhirnya Nabi tetap sampai ke Madinah Al-Munawwarah menegakkan negara Islam dan membawa kemenangan dan membawa ketinggian pada agama Allah. Maka Allah kata, wahai orang yang beriman, malakum, apa kena kamu ni? Idza qila lakum unfiru fi sabilillah. Bila diajak, dipanggil untuk kamu berperang pada jalan Allah. Isaqaltum ilal ard, kamu merasa malas dan berat. Araditum bil hayatid dunya, apakah kerana kamu cinta kehidupan dunia? Minal akhirah, dengan meninggalkan akhirat yang abadi? Fama mata'ul hayatid dunya, tidaklah seluruh nikmat dunia itu fil akhirah dibandingkan dengan akhirat illa qalil, melainkan sikit. Contoh kalaulah kita hidup kat dunia 100 tahun dapat nikmat, ia cuma beberapa saat di akhirat kelak nilai 100 tahun. Sebab sehari di akhirat bersama 1000 tahun. Kalau kita hidup kat dunia ni, tuan-tuan, 100 tahun dapat nikmat, tak pernah susah, tak pernah sakit. 100 tahun kita bergembira. Baik, katakan 1000 tahun lah kita
Diberikan umur untuk kita buat apa yang kita nak. Menikmati sehingga kita mati. Dibanding nikmat itu dengan akhirat, dia baru sehari ke akhirat. Sedangkan akhirat tadi apa ni? Tadi yang kita nak cinta dunia sangat kenapa? Banyak ke kita dapat dunia dengan tinggal akhirat? Sikit je kita dapat. Tadi kita beri andaian dan bukan apa yang kita andaikan. Tadi tak ada orang pun macam tu. Kebanyakan kita kalau umur dia 60 tahun, berapa tahun sangat dia berseronok. Yang lain sedih, susah hati, sakit kepala, gauknya, pening kepala, kecil manis ni. Maka dengan begitu kehidupan dunia takkanlah sayang untuk mendapatkan akhirat yang dijanjikan dengan kesempurnaannya. Maka kata Allah, yang takut berperang, yang takut melaksanakan perintah Allah, apakah kerana kamu cinta dunia, sayang dunia, sedangkan seluruh nikmat dunia ini dibanding akhirat cuma sedikit? Illa tanfiru. Tadi satu gesaan, satu perbandingan. Bahawa dunia ni apa sangat. Yang kedua amaran. Kalau kamu tidak mau berperang pada jalan Allah, yu'adzibkum, Allah akan azab kamu. Azaban alima, dengan azab yang pedih. Satu. Kemudian kata Allah, wa yastabdil qauman ghairakum, kemudian Allah akan ganti kaum lain. La tadruhu syai'a, kaum yang lebih baik pada kamu yang tak takut berperang. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa. Semua ayat yang kita bacakan ini bermula ayat 38 sehingga ayat 40 ini semuanya berkait dengan perang Tabuk. Dalam peperangan Tabuk, kerana perang ini menentang Rom dengan jumlah tentera Rom yang besar, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkempen setiap hari untuk berperang dan berkempen setiap hari untuk umat Islam mengeluarkan derma. Kerana lawannya kali ini ialah Rom, satu kuasa besar. Bukan Rom ketika itu lebih kuat daripada Parsi. Maka ada 5 sebab. Kenapa sebahagian orang Islam, khususnya orang yang lemah iman, dan juga orang yang munafikin. Sebab orang munafikin Allah cela kenapa? Sebab dia juga dakwa dia Islam. Ayat ini mencela pertama kelompok munafikin, yang kedua orang-orang yang lemah iman, yang terpengaruh dengan munafikin. Ada 5 sebab kenapa mereka berat nak berperang. Yang pertama, kerana peperangan ini berlaku pada musim panas. Panas yang bersangatan dan kegersangan. Contoh bila dalam musibah ni kita lebih suka duduk rumah je lah. Yang kedua, kerana jauh jaraknya. Jarak daripada Madinah menuju ke Tabuk lebih kurang 690 km. Ni kalau kita kira zaman sekarang pakai Waze ni, jalan raya, dulu tak ada jalan. 690 km yang tak ada jalan. Contoh bayangkan macam mana sampai pecah kaki, pecah kasut, pecah kaki. Perjalanannya bulan. Perjalanannya sama ada naik kuda ke, naik unta ke, sebab Rasulullah berjalan sekelompok. Mereka tak ada jalan laju-laju. Ni konvoi. Tak ada pecut laju-laju. Yang pecut laju-laju tu namanya perlombaan. Rasulullah bukan berlomba. Bersama ni, gerak. Dengan jarak yang jauh. Dan yang ketiga, kerana musim tadi, musim berbuah. Pohon kurma dia berbuah musim panas. Tengah ranum elok. Kurma ni pendapatan utama. Ekonomi utama. Dan yang keempat, kerana panas yang bersangatan. Yang tadi kerana zaman tadi zaman susah. Yang pertama kita ubah sikit. Zaman tadi adalah zaman kesusahan, zaman kemarau panjang. Dan yang keempat kerana memang panas sangat. Sepanjang perjalanan itu panas. Sebab itu dinamakan sebagai Yaumal Usrah, hari susah. Dan yang kelima, lawan ni tentera Rom. Tentera Rom dia ada kehebatannya tersendiri. Kekuatan, kegagahan, training dia, kelengkapan dia. Tetapi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bagaimana Rom telah bergabung dengan kabilah-kabilah Arab, khususnya kabilah-kabilah Kristian daripada Bani Lakham dan Juzam, menyediakan bala tentera yang besar untuk menyerang Madinah. Dipimpin oleh seorang lelaki bernama Kubas. Ini daripada kelompok Arab, Kubas. Dengan tentera kabilah Arab saja 40,000 orang, tidak termasuk tentera Rom. Nabi dah dengar, Nabi dah dapat risikan bahawa mereka sedang bergerak menuju ke Madinah. Untuk menyerang Madinah. Maka untuk tidak membahayakan anak-anak kecil dan wanita, Rasulullah keluar memburu mereka. Nabi memburu mereka dan pertembungan itu di Tabuk.
Bila mana tentera Rom mengetahui Nabi keluar dalam perang Tabuk, mereka merasa gerung sebab mereka pernah berperang dengan orang Islam dalam peperangan Yarmouk. Perang Yarmouk juga perang antara orang Islam dengan Rom yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Dengan jumlah tentera Islam seramai, kita katakan 3,000 orang, sedangkan musuh seramai 120,000 orang. Dengan nisbah 140. Pun mereka tak boleh menang. Itu yang memimpin bala tentera itu Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah. Ini bala tentera yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri, Nabi sendiri tu. Bersama dengan bala tentera Islam seramai 30,000 orang. Semua sahabat-sahabat utama pergi perang. Nabi minta semua keluar perang. Inilah pukulan terakhir. Ini ialah gerakan bala tentera yang terbesar di semenanjung tanah Arab. Dan gerakan bala tentera yang besar yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Dan merupakan perang terakhir Rasulullah SAW. Maka Rom begitu takut mendengar Rasulullah keluar. Bukan Nabi punya perang psikologi, Nabi pergi cari dia. Ya, kalau orang takut kan tunggu musuh datang. Kita dengar pencuri nak masuk rumah, kita pun duduk dalam rumah kunci rapat-rapat. Itu bertahan. Tapi kalau orang berani, dia keluar rumah cari pencuri. Ini orang berani betul, dia pergi cari pencuri. Dia bukan tunggu pencuri masuk rumah dia pergi cari pencuri tu. Kalau dia dengar ada orang nak belasah dia, kalau orang capur-capur berani penakut, ditunggu je lah. Sampai-sampai doa, janganlah kena belasah. Tapi kalau orang berani, siapa nak belasah, dia pergi cari siapa nak belasah dia. Umpama, psikologi Rasulullah, bila dengar Rom ni hendak menyerang Madinah, Rasulullah pergi cari. Mereka dengar Rasulullah keluar, Rasulullah cari mereka. Bukan Nabi gerung, bukan Nabi takut, bukan Nabi mencari mereka. Mereka pula gerung. Akhirnya mereka menaik diri daripada peperangan dan Islam menang secara kemenangan moral. Sebab heboh di sebenarnya tanah Arab. Rom takut berperang dengan Rasulullah. Itu yang menyebabkan seluruh kabilah Arab akhirnya berbaiat dengan Rasulullah dan memeluk Islam beramai-ramai. Mereka tumpang bangga kerana satu zaman di mana orang Arab boleh menundukkan Rom. Yang selama ini orang-orang Arab ini terpaksa tunduk pada Rom yang bukan Arab. Kata kita lah, satu sudut. Dia banyak aspek lah kita bangga. Aspek agama kita bangga. Aspek negara, kadang-kadang bila kita tengok orang Malaysia yang berjaya di luar negara, kita tumpang semangkuk sebab dia orang Malaysia. Walaupun dia mungkin berlainan agama dan sebagainya, kita macam rasa teruja dengan mereka. Orang-orang yang kita sebut orang Malaysia, yang dia mengharumkan nama di luar negara. Sebagai contoh. Kita tumpang gembira. Dengar pula menang Olimpik, oh tumpang gembira. Walau dia jadi warga negara lain. Sebab dia pernah lahir kat Malaysia. 2 hari je lahir, lepas tu dia pergi luar negara. Kita tumpang semangkuk. Walaupun dia pernah berlatih kat Malaysia. Di negara lain tapi pernah berlatih kat Malaysia. Berlatih kat Melaka belakang rumah pakcik tu. Kita pun tumpang sekaki. Dia pernah berlatih kat Malaysia. Yang berlatih kat Malaysia betul-betul tak menang. Artinya sifat manusia. Bila ada kemuliaan berkait dengan dirinya, dia akan rasa bangga. Itu fitrah. Jadi orang Arab semua ni takut Rom, takut Parsi. Tiba-tiba Rasulullah mengubah landscape politik. Kerana itulah menyebabkan seluruh orang Arab datang berbaiat dengan Rasulullah dan masuk Islam. Sehingga sebenarnya tanah Arab tidak ada lagi orang kafir walau seorang. Seorang pun tak ada, 100% Islam. Ini strategi peperangan. Dan itu Allah Ta'ala ingatkan. Kalau sekiranya illa tansuru, kalau kamu tak nak tolong, Allah tolong dia. Dan peristiwa Allah tolong ni Allah ingatkan. Ingat tak dulu peristiwa hijrah? Nabi dikepung segenap penjuru. Rumah Rasulullah dikepung. Akhirnya orang musyrik Mekah yang kepung Rasulullah tak sedar Nabi keluar. Bahkan lebih teruk pada itu Nabi sempat ambil pasir letak atas kepala seorang-seorang yang tidur. Yang kepung masa tak sedar Rasulullah letak pasir atas kepala mereka. Mereka tunggu Nabi keluar untuk menyerang serentak. Tiba-tiba mereka terlena. Mereka tertidur macam tuan-tuan tertidur sekarang. Terlena sekejap. Lalu Rasulullah sempat ambil pasir tabur atas kepala masing-masing. Tabur atas kepala masing-masing. Bila mereka bangun penuh pasir. Itu pertolongan Allah. Kemudian Nabi bersembunyi di Gua Thur dan mereka tak nampak. Walau mereka sudah berada di pintu Gua Thur. Lihat keajaiban-keajaiban berlaku. Dan Suraqah bin Malik melihat keajaiban yang berlaku pula. Walaupun dia dah macam berpeluang untuk tangkap Rasulullah, gagal. Nampak pertolongan Allah.
turun malaikat, tentera Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata. Melihat peristiwa hijrah, kamu tahu bagaimana Allah akan bantu Rasulullah. Dan bantu seorang sahabat yang bersama dengan bersama dengan Rasulullah. Siapa? Abu Bakar. Seolah-olah Allah nak beritahu, kalau Rasulullah berjuang 2 orang pun boleh menang. Nabi kalau berjuang 2 orang je, dengan Abu Bakar je, yang setia ni Abu Bakar je. Kalaulah pengikut Rasulullah cuma Abu Bakar je, tak ada orang lain, Allah tetap akan beri kemenangan pada Nabi SAW. Untuk menunjukkan kemenangan pertolongan Allah yang mutlak. Sebab itu Allah Ta'ala beri amaran pada kita. Pertama Allah kata, yang tak nak berperang, yang tak nak berjuang, apakah kamu suka dengan nikmat dunia? Walau nikmat dunia cuma sikit banding akhirat. Yang kedua Allah ingatkan kamu, kalau kamu tak nak perang, kamu tak nak bela agama, Allah turunkan azab. Ada satu kabilah, mereka tak nak pergi perang. Nabi suruh perang, tak nak. Mereka mengaku Islam. Kenapa mereka nak tengok hasil tanaman? Sebab-sebab yang saya katakan tadi. Akhirnya tempat mereka lagi teruk kena bala dan pokok-pokok semuanya hancur. Asal nak tunggu buah, buah pun tak dapat. Mereka rugi dunia akhirat. Sebab kaedah mudah. Seorang yang meninggalkan akhirat, dia akan rugi dunianya sekali. Seorang yang meletakkan akhirat, Allah beri dunianya sekali. Kita tahu mana kita nak. Kita nak dunia, akhirat confirm tak dapat. Dunia pun belum tentu dapat. Kita nak akhirat, kita akan dapat akhirat dan dunia akan bersama kita. Tak ada masalah apa-apa. Dan kemudian ketiga Allah sebut, pertolongan Allah tetap akan Allah sampaikan kepada Rasulullah. Dan kepada orang-orang yang menolong Rasulullah SAW. Baik ketika mana Rasulullah hidup, demikian juga bila Rasulullah sudah pun wafat. Siapa pun yang menolong agama Allah, dan siapa pun yang menyebar sunnah Nabi SAW, maka Allah Ta'ala akan berikan kemenangan pada mereka. Bermula dengan ketenangan dan tentera yang tidak dilihat, kemudian Allah jadikan seruan kebenaran, seruan Islam itu akan menjadi tertinggi, dan seruan kekufuran dan syirik itu akan gugur, akan jatuh, akan dikalahkan. Dan kerana apa? Kerana Allah itu aziz, Allah itu gagah, hakim dan bijaksana. Allah yang nak tolong orang beriman ni siapa Allah ini? Tuhan yang maha perkasa. Sebab yang perkasa je boleh tolong orang. Dan Tuhan yang bijaksana. Perkasa campur bijaksana, maka hebat pertolongan itu datang. Bukan datang dengan kekuasaan semata-mata, tapi dengan segala kebijaksanaan untuk Allah jadikan kemenangan umat Islam kemenangan yang tidak boleh dilupakan oleh sejarah. Sebab itu semua kemenangan-kemenangan dalam peperangan Islam tidak mungkin dilupakan oleh sejarah dan ajaib kemenangan-kemenangan yang dicatatkan oleh umat Islam. Maka jadilah kita sebahagian daripada keajaiban itu. Kalau kita ingin menolong agama Allah dengan cara sekalipun, maka pasti keajaiban-keajaiban itu akan berlaku dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.